Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kelas kita hari ini, kita tengok pula tajuk nilai pH. Okay, dalam asid dan base, nilai pH, boleh tengok modul dan juga buku teks. Okay, modul awak di muka surat 129. Okay, 129. Okay, nilai pH bagi asid dan alkali. Okey, kita fokus kepada asid dan alkali. Baik, apa dia nilai pH? Biasanya nilai pH ni masa lower form sains awak dah belajar lah. Okey, nilai pH ini dia ada skala pH kita panggil, iaitu daripada skala 0 sehingga ke skala 14. Okey. Dan dia ada warna-warna yang menunjukkan skala bagi setiap bahan. Okay, dalam setiap bahan tu. Jadi apakah sebenarnya pH? Okay, pH dalam kimia, pH merupakan satu pengukuran logaritma. Okay, pengukuran logaritma, log. Okay, log ke atas kepekatan ion hidrogen. Okay, kita tengok kepekatan ion hidrogen, sebab tu dipanggil H. Kepekatan ion hidrogen yang terkandung dalam satu larutan. Okay, jadi formulanya adalah pH sama dengan negatif log, negatif log dalam kurungan H+. Okay, dalam kurungan H+. Okay, log ni adalah log asal 10 lah. Jawab belajar matematik. Dan kurungan H+ ni adalah mewakili kepekatan ion hidrogen. Okay, kepekatan ion hidrogen ini dalam unit unit mol per dm padu. Okay, unit mol per dm padu kepekatannya. Okay, nanti kita belajar kenapa unitnya mol per dm padu. So, dengan rumus tu kita boleh menentukan nilai pH sesuatu asid. Okay, asid lah sebab kepekatan ion hidrogen. Okay, so sekarang ni awak pegang pada satu formula ini, pH sama dengan negatif log kurungan H+. Okay, so pada skala pH macam biasa, skala 6 sehingga 0 adalah berasid, skala 8 hingga 14 adalah beralkali. Okey, skala 7 adalah neutral. Okey, jadi skala 0, 1, 2, skala 0, 1, 2 ini kita kira sebagai asid kuat. Asid kuat. Okey, yang ini asid lemah lah. Asid lemah. Sebab kita kira pada kepekatan ion hidrogennya. Okey, dari 12 hingga 14 ini alkali kuat. Okey, dari 8 hingga 11 ini alkali lemah. Alkali lemah. Okey. Okey, so melalui pengiraan kita boleh kira lah. Contohnya, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogennya 0.5 mol per dm padu. So, kepekatan ion hidrogennya ini adalah H+ kurungan. Okey, iaitu 0.5. Okey, jadi kita boleh guna rumus tadilah. pH sama dengan negatif log H+. Okey. So, H+ ni adalah 0.5. Okey, masukkan 0.5 itu dekat dalam kurungan. So, akan jadi pH sama dengan negatif log 0.5. Okey, log 0.5. Jadi, dekat awak punya kalkulator, awak tekan, ada perkataan log kan kat situ. So, awak tekan log 0.5.
Okey, awak tekan log 0.5, awak akan dapat negatif 0.301. Negatif 0.301. Okey, lepas tu kat luar ni pun ada negatif kan. Jadi negatif dengan negatif akan jadi positif. Okay, positif. So jawapannya adalah 0.301. Okay, 0.301 jadinya nilai pH itu kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okay, satu tempat perpuluhan, jadi pH-nya adalah 0.3. Okay, 0.3. Maksudnya asid kuat lah. Okay. Tengok contoh yang kedua. Tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH-nya 2.0. Okey, kemolaran. Kemolaran ni apa Kemolaran ni adalah kepekatan lah. Samalah tu kepekatan. Dia nak kepekatan So dia bagi nilai pH. Dia bagi dah pH-nya sama dengan 2. Jadi dia nak H+ tu berapa? Okey, kepekatan H+ tu berapa? So masih kita boleh gunakan formula yang sama. pH sama dengan negatif log H+. Okey, so kita 2 ini adalah nilai pH. Okey, so negatif log H+, jadinya okey, kita nak dapatkan yang ini kan. Ini berapa? Okey. So, kita bawakan log H+ ni ke sebelah kiri. Okey, 2 ini ke sebelah kanan. So, jadi negatif 2.0. Okey, negatif 2.0. So, nak kira H+, log. Okey, log log ni bila bawa ke sini semula, dia akan jadi anti-log. Okay, kita panggil anti-log Anti-log dalam kurungan negatif 2.0. Okey, anti-log. Ataupun anti-log negatif 2.0 ini kita boleh jadikan dia 10. Okey, ini negatif 2. Macam ni lah. 10 negatif 2. Okey, jadi kalau 10 kuasa negatif 2 sama dengan 0.01 mol per dm padu. Okey, ataupun yang ini kalau awak nak kira dalam kalkulator, anti-log negatif 2.0 ni awak boleh tekan shift log. Okey, awak tekan shift dulu baru awak tekan log. Okey, cubalah dekat awak punya kalkulator tu. Okey, dapat tak 0.01. Okey, jadi kemolaran asid hidroklorik ataupun kepekatannya adalah 0.01 mol per dm padu. Okey. So tadi adalah pH pH H+ untuk asid. Okey, sekarang ni kalau untuk alkali kepekatan ion hidrogen lah. Kita ambil OH negatif. Ion hidroksida OH negatif digunakan untuk menghitung nilai pOH. Okey, nilai pOH. Okey, nilai pOH ni kita boleh dapat nilai sajalah Tadi pada skala pH tu kita perlukan nilai pH-nya. Skala pH kita guna nilai pH. Okey, so kalau nak kira pH alkali berapa, kita kena kira dulu berapa nilai pOH dia. Ni berapa nilai pOH dia. Okey. So, samalah kurungan OH negatif mewakili kepekatan ion hidroksida. Unitnya pun sama, mol per dm padu. Okey, jadi ini adalah formula yang kedua. pOH sama dengan negatif log OH negatif.
Okey, iaitu ini adalah kepekatan ion hidroksida. Okey, so nak dapatkan pH-nya, pH untuk alkali tu, okey, kita ada rumus yang ketiga. pH untuk alkali, okey, jumlah pH kita adalah 14 kan tadi, 0 sampai 14. Maksudnya kat sini pH tambah dengan POH, jumlahnya adalah 14. So, nak dapatkan pH untuk alkali, 14 kita tolak dengan nilai POH dia. So, dapatlah pH untuk alkali. Kita tengok contoh. Hitungkan nilai POH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.1. Okey. Okey, jadi kita boleh guna rumus POH sama dengan negatif log OH negatif. Okey, masukkan kepekatan ion hidroksida tu dekat sini. Okey, so POH sama dengan negatif log 0.1. Jadi awak tekan log 0.1. Okey, log 0.1 akan dapat negatif 1. Okey, so negatif dengan negatif dia akan jadi positif. So maksudnya POH natrium hidroksida adalah 1. 1.0 iaitu satu tempat perpuluhan. Sebab dia nak nilai POH. Okey, kalau diminta pH, jadi pH sama dengan 14, kita tolak dengan 1 tadi. So, dapat 13.0. Maka pH-nya adalah 13.0. Okey. So, contoh yang ketiga, hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.01. Okey, langkah yang sama. Kita guna rumus POH sama dengan negatif log OH negatif. Okey, 0.1 masukkan dalam kurungan ni. Okey, sekarang ni kita kira log 0.01. Okey, awak tekan je. Ada perkataan log dekat kalkulator tu, log. Lepas tu tekan 0.01. So, akan dapat negatif 2. Okey, negatif-negatif. So, POH-nya adalah 2. Jadi sekarang ni dia nak nilai pH. Okey. So pH-nya adalah 14. Kita tolak dengan 2.0 tadi. So dapatlah 12.0. Okey. Okey, soal contoh yang kelima, tentukan kemolaran larutan litium hidroksida dengan nilai pH-nya 12.0. Okey, dia nak kemolaran ini adalah kepekatan. So, dibagi nilai pH. pH tapi kita nak kira kepekatan hidroksida, OH negatif. Okey, so kita dapatkan dulu nilai POH. Okey, dapatkan dulu nilai POH, maksudnya total pH dengan POH dia ada 14, so tolak dulu. So 14 tolak 12, POH sama dengan 2.0. Lepas tu guna rumus POH sama dengan negatif log OH negatif. So POH tadi adalah 2.0. Okey, yang ini kita akan gunakan. Kita gantikan tempat dia. So dapat log OH negatif sama dengan negatif 2.0. Okey, yang ini kita akan guna anti-log. Okey, anti-log negatif 2.0. Okey, ataupun dia akan jadi 10 negatif 2. Okey, 10 negatif 10 kuasa negatif 2. So, bila 10 kuasa negatif 2 adalah 0.01.
Jadi kemularannya adalah 0.01. Okey, ni awak cuba kira lah. Okey. Ada 5 contoh lah tadi Okey, 5 contoh tu cuba awak kira dapat tak anti-locknya dan dapat tak dia punya lock dia. Okey, hubungan antara kepekatan ion hidrogen. Okey, kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Okey. Tengok kalau semakin kepada kosong larutan itu semakin berasid. Itu bermaksud kepekatan ion hidrogennya semakin tinggi. Okey, jadi semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, maka kita tengok nilai dia semakin rendah kan. So semakin rendah nilai pH. Okey, yang ini juga kita panggil dia hipotesis Hipotesis. Okey. So 8 hingga 14 dia adalah larutan berakali. Okey. Jadinya semakin tinggi kepekatan ion hidroksida ke sana ni semakin tinggi kepekatan ion hidroksidanya, maka semakin tinggi nilai pH. Okey, maksudnya kepekatan ion hidroksida yang tinggi tu dia akan jadi akali yang pekat. Akali pekat. Okey. Okey, so nilainya dekat sini awak tengok untuk kita dapatkan kepekatan hidrogen. Okey, kepekatan hidrogen dalam bentuk anti-lock. Okey, pH-nya kosong, dia 10 kuasa kosong. Kalau pH dia 1, dia 10 kuasa negatif 1. Kalau pH-nya 2, dia 10 kuasa negatif 2 H plus dia. Ini anti-lock lah. Anti-lock So kalau ada punya hidroksida dia, kalau nak dapatkan dia punya kepekatan hidroksidanya, tolaklah ni. Okey, 14 tolak dengan kosong, so dapat 14 Jadi negatif 14. Dikira macam itulah ni. Total ni adalah 14. Okey. Catatan. Okey, catatan tengok yang ini pH sama dengan negatif log 10 negatif X. Okey, ini adalah rumus log kan? Rumus log. So, negatif X ini kita boleh letakkan dekat depan. So, dia akan jadi asas log 10. Asas log 10. Log 10 ni nilainya sama dengan 1. Okey, nilai dia sama dengan 1. So, that's why jawapannya adalah X lah. Negatif, positif. Okey, tanpa guna kalkulator pun awak boleh congak saja kalau dapat yang senang macam ni lah. Log 10. Okey, ini ada beberapa bahan yang terdapat dalam kehidupan harian yang boleh diuji dengan menggunakan penunjuk semesta. Okey. Kalau kita guna penunjuk semesta, kita akan dapat banyak warna lah. Yang paling berasid, yang paling kuat asidnya adalah warna merah. Bateri. Okey, jus gastrik pun adalah asid kuat 1 pH dia. Lemon pH dia 2, cuka pH dia 3. Cuka ni adalah asid etanoik asid etanoik ataupun asid asetik. Tomato pun berasid 4. Kopi pH dia 5 berasid. Susu 6. Okey, air je neutral.
Okey, darah sedikit berakali, pH 8, ni soda penaik, pH 9, antacid, pH 10. Okey, antacid ni yang ubat untuk menetralkan jus gastrik. Larutan amonia 11, sabun 12, peluntur 13. Ini pencuci yang kuat lah. 14. Okey. Awak kena ingat jugalah sikit-sikit dia punya contoh-contoh bahan ni, berapa nilai pH dia. Kemungkinan boleh ditanya dalam soalan. Okey. Kemudian tengok buku modul awak muka surat 131. Okey, kita lengkapkan nilai pH, nilai pOH, kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Okey, untuk jus Gaster tadi nilai pH dia 1. Okey. Maka pOH-nya adalah 13 lah. Dia tolak 14 tolak 1. So, dapat 13. Okey, jadi kepekatan ion hidrogennya adalah, sebab nilai pH dia 1, so dia jadilah 10 negatif 1. Okey, untuk ion hidroksida, pOH-nya 13, so dia jadilah 10 negatif 13. Okey, kepekatan ion hidroksidanya. Okey, untuk nak tentukan dia berasid, berakali ataupun neutral, kita tengok pada nilai pH. Ni, tengok pada nilai pH. So, nilai pH 1 dia adalah berasid. Okey, jadi awak lengkapkan jawapan itu semua. So, jus 5, minuman berkarbonat, cuka, jus oren, kopi, teh, susu, air suling, ubat gigi, darah, deterjen, pencuci rumah. Okey, so lengkapkan dalam awak punya modul. Okey. So, seterusnya bagaimana untuk mengukur nilai pH larutan. Okey, nilai pH larutan. Tadi yang warna-warni tu pakai penunjuk semesta. Okey, penunjuk semesta. Kita ada pH meter. Okey, pH meter. Dan penunjuk asid dan base. Okey, pH meter ni dia terus dia adalah satu larutan, bukan larutan lah. pH meter ni dia terus baca nilai pH. Okey, kita akan terus dapat nilai pH dia berapa. 0 hingga 14 tu. 0 hingga 14. pH meter tu macam pen. Dia macam pen, dekat hujung dia ada bacaan digital. Masukkan je dalam larutan. So, dia terus menunjukkan nilai pH dia. 3.1 ke, 0.4 ke. Terus dapat bacaan. Okey, yang kedua kita panggil penunjuk asid dan base. Yang inilah penunjuk asid dan base ni ada banyak. Okey, boleh guna larutan litmus, larutan metil jingga, larutan phenolphthalein dan larutan penunjuk universal. Okey, yang ini kita boleh tengok keadaan warnanya lah. Okey, warnanya sahaja. Okey, larutan litmus. Kalau dalam asid, litmus asid ini sama juga macam kertas litmus lah. Tapi kertas litmus tu kertas. Okey, larutan ni dia larutan. Kita ambil beberapa drop larutan, kita masukkan. Okey, kalau asid samalah dia merah, neutral dia ungu, akali dia biru. Okey, kalau metil jingga ni berasid dia merah, neutral. Asalnya dia memang warna jingga. Kita panggil jingga ya, bukan oren tau, jingga. Akalinya kuning. Okey, kalau phenolphthalein dalam asid tanpa warna. Okey, pada asalnya dia neutral pun tanpa warna. Tapi kalau alkali dia warna merah jambu. Pink merah jambu. Okey, untuk penunjuk universal, asid dia warna merah. Okey, neutral dia adalah hijau.
dan alkalinya adalah warna ungu. Okey. Ini awak kena hafal lah. Warna-warna ni, okey. Awak kena hafal merah, hijau, ungu ni. Yang ini selalu keluar lah dalam soalan, okey. Okey. Seterusnya tengok muka surat 132, ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, asid di dalam perut adalah lautan hidroklorik. Okey, kepekatan ion hidrogen dalam asid ini ialah 1.2 darab 10 negatif 3. Okey, so apakah nilai pH bagi asid perut? So, dipakai kepekatan ion hidrogen, kita ada H+ lah. Okey, jadi boleh guna rumus pH sama dengan negatif log H+. Masukkan saja nilai ini ke dalam H+. Okey, awak tekan kalkulator log 1.2 10 negatif 3. Awak akan dapat negatif 2.92. Okey, bila negatif-negatif akan jadi positif. Okey, positif. So, jawapannya adalah 2.92 pH-nya. Okey, pH-nya. Okey. pH bolehlah dalam 2 tempat perpuluhan, 2 atau 1 tempat perpuluhan. Okey, soalan kedua. Apakah kepekatan ion hidroksida? Dalam larutan yang punya pH 5.70. So, guna rumus. Ini guna rumus POH sama dengan negatif log OH negatif. Okey, masukkan kat sini dekat POH ni. Tu 5.70 sama dengan negatif log OH negatif. OH negatif. Okey, kalau kaedah ini dia pindahkan negatif ni kat sini. Okey, jadi log OH negatif kan. So, yang ini dia jadilah 10 negatif 5.70. Okey, ataupun ini awak boleh kira sebagai anti log negatif 5.70. Okey, anti log ni tekan shift log. Okey, anti log. Awak tekan shift log. Shift log negatif 5.70. Okey, so dapatlah jawapannya. Unitnya mol per dm padu sebab dia nak kepekatan. Okey, soalan ketiga. Darah mempunyai nilai pH 7.3, sedikit berakali. Kira kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida dalam darah. Okey, ni banyak sikit lah. Okey, mula-mula dia bagi pH kan, pH 7.3. So, kita guna rumus pH sama dengan negatif log H+. Okey, so pH-nya adalah sama dengan 7.3. Dia jadi macam ni lah. 7.3 sama dengan negatif log H+. Okey, so log negatif ni kita bawa ke depan ni, dia jadi negatif 7.3 sama dengan log H+. Okey, so nak dapatkan H+, ni kita anti log. Okey, anti log negatif 7.3. Ataupun macam tadi 10 negatif 7.3. Ni anti log lah ni. Okey, tekan je shift log. So, dapatlah 5 darab 10 negatif 8. Ini adalah kepekatan ion hidrogen.
Okey, untuk keperkatan ion hidroksida, kita kena cari nilai pOH. Okey, pOH-nya berapa? Totalnya 14, tolakkan dengan pH-nya 7.3, so dapat 6.7. Okey, guna rumus pOH sama dengan negatif log OH negatif. So, jadi 6.7 sama dengan negatif log OH negatif lah. Okey, so negatif ni bawa ke sini. So, dia jadi negatif 6.7 sama dengan log OH negatif. Okey, lepas tu awak anti-log lah. Anti-log negatif 6.7. Okey, so dapat ini jawapan dia. Cubalah kira Kira dapat tak. So keperkatan unitnya adalah mol per dm padu. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Air yang terdedah pada udara mengandungi asid karbonik disebabkan tindak balas karbon dioksida dan air. Okey, keperkatan ion hidrogen. Okey, keperkatan ion hidrogen disebabkan oleh adalah 2.0. So, hitung nilai pH bagi larutan itu. Jadi, kita guna pH sama dengan negatif log H+. Okey, ini adalah H+. So, masukkan nilai kat sini. Okey, tekan saja log 2.0 sebelum negatif 6. Okey, so awak akan dapat negatif 5.69. 5.70 macam tu lah. Okey, so negatif. So, negatif dengan negatif 5.70 ni tadi. Ini akan jadi positif. That's why dapat 5.70. Okey. So, cuba kira setakat yang ini dulu Okey, cuba buat dulu dalam buku modul awak. Okey, nanti kita akan sambung minggu hadapan next class lah. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, terima kasih semua.